soalan tentang bagaimana susu kambing ini menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan satu soalan yang cukup cantik. Bagi saya soalan cukup emas pada malam ni. Sebab memelihara kambing ini adalah sunnah Nabi-Nabi. Sebab itulah kalau kita tengok susu kambing ni memang istimewa lah. Dia mengandungi enzim-enzim yang penting untuk manusia, protein, dia mengandungi vitamin-vitamin, mengandungi kolin, inositol. Ini beberapa bahan-bahan yang penting dalam susu kambing. Dan juga dia boleh menjadi ubat bagi penyakit-penyakit seperti alergik. Dia juga penyakit-penyakit seperti radang sendi, arthritis. Bagus kalau kita minum susu kambing ni, terutama untuk makcik-makcik yang dah dewasa. Bukan tua, lama. Sebut tua nanti marah pula. Dia juga bagus untuk mengubat anak-anak yang terkena penyakit kuning. Begitu juga dengan penyakit alergi dan juga insomnia, iaitu penyakit yang mana susah nak tidur. Rupa-rupanya segelas susu kambing yang panas sebelum kita tidur tu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat komposisi susu kambing dengan susu ibu, rupa-rupanya susu kambing dengan susu ibu ni hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Lemaknya 3.1%, sama dengan susu ibu. Proteinnya lebih kurang 3.7%, sama dengan susu ibu. Manakala kandungan airnya 86.7%, lebih kurang sama dengan susu ibu. Sebab itulah di zaman Nabi, susu kambing ni dijadikan sebagai alternatif kepada susu ibu ketika mana ibu tak dapat menyusukan anak. Memang susu ibu ni yang terbaik. Tidak ada lagi susu yang lebih baik daripada susu ibu. Tetapi sebagai suplemen, sebagai makanan tambahan untuk mencerdaskan otak anak, perkembangan yang baik, kemudian mengekalkan protein, kolin, inositol. Ini yang penting untuk perkembangan mental anak-anak kita. Elok kita bagi susu kambing berbanding dengan susu formula. Sebab tu kalau kita tengok kenapa susu kambing ni menjadi pilihan, sebab apabila kadar lemak dia sama dengan kadar lemak yang ada dalam susu ibu, protein sama dengan kadar protein yang ada dalam susu ibu, dan juga kandungan airnya sama, bermakna dia mudah dicernakan. Bahkan molekul-molekul lemaknya kecil. Jadi menyebabkan dia senang dihazam dalam perut, dan dia akan menghasilkan, apabila susu kambing ni kita beri minum kepada anak, dia akan menghasilkan kolostrum. Kolostrum ni adalah ibu susu yang kita panggil susu awal ibu. Jadi kita sibuk makan IgG. Kan, macam-macam IgG kan. IgG Hijaz lah, IgG apalah. Tapi IgG yang terbaik sekali ialah terhasil daripada kolostrum, daripada susu kambing. Susu kambing juga dia rendah laktos. Kadang-kadang ada kanak-kanak yang kalau susu formula laktos dia tinggi, menyebabkan akhirnya dia dapat satu penyakit, dia panggil glucose intolerance. Jadi glucose intolerance selalunya ialah lactose intolerance, sebab kandungan laktos yang tinggi. Tetapi kandungan laktos dalam susu kambing rendah, menyebabkan semua peringkat anak-anak daripada hari pertama dia lahir, dia dah sesuai untuk minum susu kambing. Susu kambing juga kaya dengan enzim. Yang mana enzim-enzim ni contohnya alkaline phosphatase, xanthines, ini semua penting, terutamanya dalam badan orang perempuan. Orang perempuan ni dia emosi dia dikawal oleh hormon. Sebab tu kadang-kadang bila dia datang bulan, ni masalah. Kan? Tapi bila minum susu kambing, dia dapat mengelakkan berlakunya ketidakseimbangan hormon ini. Ambil 3 gelas sebelum tidur, insya-Allah esok pagi bangkit tak meracau. Sebab itulah inilah khasiat susu kambing yang cukup hebat, yang Allah Ta'ala sembunyikan dalam kambing tu, supaya kita ambil ikut sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi tak pelihara kambing, kita pun tak tahu ada khasiat pada susu kambing. Subhanallah. Faedah yang paling besar daripada susu kambing, yang pertamanya dia memudahkan penghazaman. Dia akan dapat menghilangkan masalah kalau kita orang kampung sebut sembelit lah, ataupun undigested food. Sebab tu dia juga sebagai pelawas susu kambing ni. Yang keduanya, dia mengandungi lemak, tapi lemaknya itu adalah optimum dengan lemak manusia, sehingga bukan kata takat susu kambing saja, kalau daging kambing pun sini kalau kita makan, lemaknya rendah. Dia sama dengan daging ayam. Yang orang takut sangat. Orang takut sangat tu sebenarnya psikologi je, tak ada apa. Manusia ni suka dengar kabar angin. Dari segi perubatan sebenarnya tak ada apa. Daging kambing dengan daging lembu ni kalau makan sama je. Kalau nak dapat penyakit darah tinggi tu, makan daging lembu pun dapat penyakit darah tinggi juga. Jadi yang pentingnya ialah bagaimana kita menilai persepsi kita terhadap susu kambing ini dengan persepsi yang betul. Barulah kita dapat lihat bahawa di situ kita dapat mengambil manfaat yang banyak daripada rahsia kejadian susu kambing. Dalam ayat Al-Quran tadi ada disebut padanya ada dif'un wa manafi'. Dif'un ni maksudnya dia memanaskan. Sebab itu molekul-molekul dia ni bila kita sejukkan, dia tak usap. Sebab kalori dia tinggi. Apabila kalori dia tinggi, dia membekalkan tenaga yang banyak kepada badan, dia memanaskan darah. Sebab tu Nabi suka minum susu kambing. Sebab antaranya khasiat susu kambing ni, dia menguatkan tenaga.
Bukan tenaga lelaki sahaja, tenaga perempuan sama. Susu kambing ni mempunyai kalori yang tinggi dan dia tidak akan rosak walaupun dibeku di bawah tahap beku. Sebab molekul-molekul itu dapat mengekalkan keseimbangan. Itu satu rahsia yang kita tak boleh nak cerita dari segi sains. Kenapa sampai tahap tu? Kalau susu lain kita bekukan, kemudian bila kita defrostkan balik, dia rosak. Dia rosak. Tak macam susu kambing. Ini rahsia yang Allah Ta'ala ciptakan dalam susu kambing. Dan sebab itulah Rasulullah SAW dia mengambil susu kambing. Dan Nabi memang dia tak sebut, dia tak sebut fa inna fiha mineral ke apa, tak ada. Dalam hadis Nabi dia tak sebut ada mineral yang cukup. Sebab tu dalam susu kambing ni juga dia mempunyai mineral, kandungan khasiat vitamin A, B, C, D, E, K. Sehingga semua jenis vitamin yang patut ada dalam makanan semua ada dalam susu kambing. Dan tak ada susu lain yang mengandungi khasiat macam ni. Dan susu kambing juga mempunyai khasiat yang tersendiri. Dia boleh menambahkan benih lelaki. Sebab tu Nabi suka minum susu kambing pada hari Selasa dan hari Jumaat. Sebab itu sunnah Nabi. Jadi kalau kita dapat ikutlah benda-benda macam ni, insya-Allah kita akan dapat kesejahteraan, kekuatan, lahir zuriat-zuriat yang baik, lahir zuriat-zuriat yang cerdik, yang pintar, yang pandai, yang pantas, serta orang yang sabar macam Nabi SAW. Kita nak lahirkan ramai manusia seperti Rasulullah SAW, maka akan amanlah dunia ini, insya-Allah. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita sebut, yang selalu kita ucapkan apa yang disebut oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang terbaik. Jadi apakah salahnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu kambing? Kita minum ni dengan tujuan untuk kita mengikut apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.